Ada orang message kepada saya satu berita yang paling mengejutkan seluruh Malaysia. Dalam message tersebut, beliau mengatakan bahwa Ismail Sabri bakal dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin UMNO dan mungkin akan dipecat daripada parti UMNO. Apa cerita sebenarnya? Apa yang sedang terjadi dalam UMNO sebenarnya? Ikuti terus ulasan ini, tapi sebelum itu sila tinggalkan dulu komen Anda tentang isu pilihan raya negeri, pilihan raya 15, PRU 15 yang akan diadakan pada bila-bila masa. Pada pendapat Anda, apakah Barisan Nasional akan menang besar seperti dalam PRN yang pernah dijalankan sebelum ini? Kalau kamu tanya pada pendapat saya secara pribadi, apa pendapat saya? Adakah Barisan Nasional akan menang? Saya pada pendapat saya Barisan Nasional boleh menang tetapi tidak menang besar. Silap sikit tidak akan menang majority. Mereka mungkin akan memperbaiki keputusan dalam PRU 14 yang lepas berbanding PRU 15 ini. Tetapi untuk menang besar adalah boleh dibahaskan. Karena pada pendapat saya PRN dan PRU tidak sama sekali. Negeri dan persekutuan tidak sama, parlimen dan dewan undangan negeri tidak sama. Kalau Anda cakap sama saja, sebenarnya ada banyak indikator, banyak perkara yang berbeza dalam parlimen dibanding dengan dewan undangan negeri. Oke, itu cerita lain, kamu tinggalkan komen kamu tentang isu itu. Adakah kamu rasa Barisan Nasional mampu mempercepatkan, UMNO akan mempercepatkan PRU 15 atau tidak? Dan adakah mereka akan menang sekiranya PRU itu benar-benar berlaku pada minggu depan, bulan depan, ataupun dipercepatkan? Tapi isunya pagi ini adalah apabila ada seorang penulis portal yaitu Sahbudin menyatakan bahwa adakah jika Ismail Sabri enggan untuk meluluskan ataupun enggan membubar parlimen, adakah Ismail Sabri akan dipecat daripada UMNO? Wow, ini satu persoalan yang amat berat, dalam dan patut kita bincangkan bersama. Tindakan UMNO yang sekarang ini dalam PAU 2021 ada suara-suara yang mengatakan seawal pembukaan PAU 2021 ketika Ahmad Hassan merasmikan PAU untuk sayap sebelum ini juga bergema perkataan bubar parlimen daripada naib presiden UMNO itu sendiri. Adakah tindakan UMNO mendesak melalui pentas PAU 2021 agar PRU 15 diawalkan dan diadakan sebelum pemilihan parti adalah suatu tindakan yang terdesak, yang kemungkinan membawa kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bakal dipecat daripada parti? Adakah tindakan mahu PRU itu dipercepatkan menjadi sangat terdesak sehingga mereka sanggup melakukan pecat Ismail Sabri pula? Jadi persoalan yang seterusnya, kalau benarlah Ismail Sabri Yaakob tidak akan menuruti kehendak 23 kerat, 456 kerat, 789 kerat, 10 11 12 kerat yang mahukan PRU 15 dipercepatkan, dan Ismail Sabri tidak mau dipercepatkan sehingga beliau dihadapkan ke lembaga disiplin UMNO dan beliau dipecat parti. Persoalannya, kemana Ismail Sabri selepas itu? Adakah apabila Ismail Sabri dipecat daripada parti, beliau akan otomatis terlucut daripada jawatan sebagai Perdana Menteri? Ikuti terus ulasan ini. Menjadi perbualan di kalangan pelbagai peringkat dalam UMNO sejak seminggu ini, bahwa jika Ismail Sabri enggan akur kepada desakan itu, apalagi jika ia menjadi keputusan yang dipersetujui dalam PAU pada kali ini, beliau bakal dihadapkan kepada lembaga disiplin dan seterusnya akan dipecat daripada parti UMNO. Wow, kalau ini yang dibuat, ini memang sesuatu yang amat mengejutkan kita. Kalau benar-benar Ismail Sabri Yaakob sampai dipecat daripada UMNO. Persoalannya, lagi tambahan soalan, kalau Ismail Sabri dipecat, apa yang Ismail Sabri boleh buat? Adakah beliau otomatis tidak akan menjadi Perdana Menteri lagi? Ataupun bagaimana? Dan soalan yang seterusnya, cepu emas, kalau Ismail Sabri dipecat daripada UMNO, adakah ahli-ahli UMNO, ahli parlimen UMNO akan menarik sokongan kepada Ismail Sabri
seterusnya Ismail Sabri akan tumbang. Tumbang Kak Ismail Sabri, ya itu persoalan yang kita akan jawab sebentar lagi. Ikuti terus kupasan ini supaya kamu tahu. Berikutan momentum mendesak PRU 15 diawalkan, telah diadakan lebih awal, telah bergema di Dewan Merdeka seawal ucapan peresmian sayap-sayap oleh Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hasan semalam, lagi dan dijangka terus dipanaskan dengan ucapan Zahid pada hari ini. Susulan itu adalah difahamkan desakan itu kemudian akan dijadikan ketetapan akhir pada persidangan yang harus diundi oleh perwakilan. Dengan perwakilan dijangka meluluskan ketetapan tersebut, maka yang akan menjadi keputusan parti yang akan didesak kepada Ismail Sabri Yaakob untuk dipatuhi serta diakui. Enggan mematuhi ketetapan parti boleh saja menyebabkan Perdana Menteri Ismail Sabri dihadapkan ke lembaga disiplin UMNO, seterusnya dipecat oleh UMNO. Persoalannya, mungkinkah itu akan berlaku? Mungkinkah Ismail Sabri sehingga dipecat? Sampai begitu terdesaknya mereka. Adakah beliau akan dipecat? Melihat kepada begitu terdesaknya kepimpinan UMNO sedia ada dan mahu PRU diawalkan, tindakan sedemikian bukanlah sesuatu yang mustahil. Jadi menurut penulis ini dan menurut saya juga, saya percaya melihat pada keadaan semasa sekarang tidak mustahil. Dalam dunia ini tiada mustahil, terutamanya di dalam UMNO dan Barisan Nasional. Dalam politik, dalam PH, dalam PN, dalam barisan apa-apa sajalah, PKR, DAP, semuanya dalam politik adalah yang mereka selalu cakap dynamic, boleh berubah pada bila-bila waktu. Namun demikian harus diingat, ketetapan PAU bukanlah keputusan yang lebih tinggi daripada perlembagaan negara. Perlembagaan negara menyebut pembubaran parlimen adalah hak yang di-Pertuan Agong yang setelah mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Ismail Sabri memang boleh dipecat daripada UMNO jika enggan akur kepada keputusan parti, tetapi bukan menjadi kewajiban baginya sebagai Perdana Menteri untuk patuh kepada ketetapan tersebut. Bila masa yang sesuai untuk menasihati yang di-Pertuan Agong berkaitan pembubaran parlimen adalah merupakan hak serta prerogatif Perdana Menteri yang mana Ismail Sabri Yaakob sama sekali tidak terikat kepada desakan atau tuntutan parti dalam menentukannya. Tambahan, jika kehendak itu dibuat secara terbuka dan melalui jerit pekik itu tidak beradab, biadab saja, tidak berguna apa-apa. Malah ternampak tindakan membuat desakan tersebut seperti UMNO sekarang ini sudah hilang hormat kepada Perdana Menteri dan tiada adab terhadap yang di-Pertuan Agong. Meskipun kiranya dipecat daripada UMNO kerana enggan membubarkan parlimen lebih awal, Ismail Sabri tidak tergugur daripada jawatan Perdana Menteri kerana pelantikannya adalah atas kedudukan selaku ahli parlimen dan bukan atas kapasiti sebagai ahli UMNO. Ini berita buruk untuk UMNO, berita baik untuk rakyat Malaysia. Kalau Ismail Sabri enggan buat PRU dan beliau dipecat daripada UMNO, berita baiknya Ismail Sabri tetap juga Perdana Menteri. Berita buruknya adalah UMNO rugi saja kalau pergi pecat dia. Bagaimana kalau dia orang tarik sokongan? Tumbanglah dia. Itu soalan yang akan kita jawab sekali lagi. Dan untuk makluman kamu, Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri kerana atas kapasiti parlimen, ahli parlimen, dan bukannya karena dia adalah ahli parti politik atau ahli UMNO. Dia jadi ahli Perdana Menteri karena kapasiti sebagai ahli parlimen, tapi daripada parti UMNO. Jadi kalau begitu macam mana dia tumbang? Adakah tarik sokongan dia akan tumbang? Secara matematiknya kita akan cerita sekejap lagi. Tidak berparti sekalipun, asalkan disokong oleh majoriti ahli parlimen, Ismail Sabri masih boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Bolehkah Ismail Sabri terus memiliki sokongan? Melihat kepada MOU yang telah ditandatangani antara kerajaan PH dan selain PN dipercayakan terus memberi sokongan, termasuk sebahagian ahli parlimen UMNO, tindakan pemecatan itu secara matematiknya tidak menjejaskan sama sekali sokongan majoriti yang dimiliki oleh Ismail Sabri. Ini berita baik untuk Ismail Sabri, berita buruk untuk UMNO. Tarik sokongan daripada UMNO tidak akan menjatuhkan Ismail Sabri kerana secara matematiknya Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan dan Pembangkang masih menyokong Ismail Sabri Yaakob. Jadi tak boleh buat apa-apa juga lah kan. Sebagaimana semua maklum, PH dan PN sebahagiannya ahli parlimen UMNO lebih mahukan PRU 15 diadakan pada tahun depan.
Selain itu berikutan beberapa kekalahan sebelum ini, sokongan PH dan PN kepada Ismail Sabri agar bertahan lebih lama juga adalah disebabkan mereka belum begitu bersedia berdepan PRU15 pada tahun ini. Melalui sokongan PH dan PN dan sebagian ahli parlemen UMNO itu juga, Waima jika ahli parlemen UMNO yang pro Zahid dan Najib bertindak menarik sokongan terhadap Ismail Sabri Yaakob sekalipun, sebagaimana yang mereka lakukan sebelum ini kepada Mahyadin Madyasin, Perdana Menteri masih lagi ada kelebihan majoriti. Benar, banyak lagi secara matematik. Akhirnya Ismail Sabri walaupun tidak berparti atau mau mungkin menyertai parti lain kemudiannya, PRU 15 tetap akan dilangsungkan pada tahun 2023. Bukan pada tahun ini sebelum pemilihan parti sebagaimana kehendak pendesak-pendesak UMNO itu. Siapa yang mau betul kasih awal ini kan? Itu yang kita mau siasat betul. Apa tujuan dorang mau kasih awal betul ini kan? Mau menang sangat kah? Aduh. Dalam hal ini apakah Zahid Hamidi dan Najib khususnya di akhir jalan cerita dapat menyelamatkan diri mereka daripada case yang sedang dihadapi jika bertindak memecat Ismail Sabri? Wah, ini soalan yang paling panas. Adakah tindakan memecat Ismail Sabri ini pada akhirnya dapat menyelamatkan case-case mahkamah yang dihadapi oleh Zahid dan Najib? Atau ia akan menjadikan mahkamah lebih selesa membuat keputusan berdasarkan fakta, bukti, keterangan saksi, tanpa tekanan sesiapa. Kalau kena pecat Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, beliau mungkin bukan Perdana Menteri, dipecat daripada UMNO. Maafkan saya, bukan dipecat daripada Perdana Menteri. Kalau Ismail Sabri dipecat daripada parti, bermaksud Ismail Sabri akan lebih senang bekerja tanpa desakan daripada tekanan daripada sesiapa. Jadi ini mungkin akan lebih menyusahkan Zahid Hamidi. Jadi kena fikir-fikirkan itu untuk Ponyokong dan juga Zahid dan Najib sendiri. Sedemikian, cobalah. Ini persoalan terakhir. Sedemikian, cobalah pecat Ismail Sabri kalau berani. Cobalah pecat Ismail Sabri kalau berani. Sekian dulu perkongsian pada pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan kalau PRU berlaku besok, siapa menang? Iya.